Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, dan insya-Allah pada pagi ini kita boleh sambung lagi terjemahan dan tadabbur kita kepada surah Al-Fatihah. Tinggal sikit saja lagi, iaitulah pada ayat-ayat yang terakhir berkaitan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatihah. Sebelum tu kita baca dulu sama-sama surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang telah menciptakan sekalian makhluk. Dialah Allah yang maha berkuasa, Dialah Allah yang maha perkasa, Dialah Allah yang maha memiliki segala-galanya. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita pagi ini dapat kita meneruskan kelas kita setelah agak beberapa hari tertangguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan masa, taufik dan juga hidayah untuk kita berada dalam majlis ilmu. Sebelum tiba saatnya Allah tarik nikmat ilmu tu daripada manusia. Dan cara Allah Subhanahu wa taala tarik ilmu ni, Allah Subhanahu wa taala matikan para ulama. Saya sebut macam tu adalah kerana bersempena semalam telah perginya seorang tokoh yang besar dalam dunia Islam, itulah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau
Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga sumbangan yang telah beliau berikan dalam dunia Islam. Banyak orang panggil footprint dia dalam dunia Islam ni, terutamanya fiqh zakah, kitab yang dia tulis yang banyak dijadikan rujukan dalam bidang muamalah, itulah fiqh zakat. Adapun kita yang tinggal ni, maknanya tinggallah kita dengan orang-orang yang ilmu dia kurang daripada hak pergi. Tapi kita berikhtiar, kita berdoa, kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita kesempatan untuk berada di atas jalan ilmu. Walaupun mungkin hak kita baca, mungkin kita hak urai, mungkin hak kita dengar tu tak setanding dengan para ulama yang telah pergi, kurang-kurang kita dapat tebisan atau sedikit ilmu yang dapat kita kongsi sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para alim ulama yang masih ada. Allah memanjangkan umur mereka. Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk menyebarkan ilmu di kalangan masyarakat umat Islam. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik untuk mengambil ilmu dari sumber-sumber yang benar ini. Mereka para ulama warathatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi yang mana mewarisi risalah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang para ulama wariskan daripada nabi, dia bukan mewarisi dinar dan dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu yang nabi bawa. Itulah harta yang paling utama dan itulah harta yang paling besar. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm. Warisan para nabi yang ulama jaga, ulama simpan dan kita boleh ambil daripada mereka adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang ambil ilmu dari mereka, maka mereka telah mendapat bahagian yang besar dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu carilah para ulama yang ambilannya ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana merekalah pewaris Nabi. Bukan sebaliknya, orang-orang yang mendakwa mereka adalah alim ulama atau mereka memakai pakaian ulama tetapi mereka tidak mengambil ilmu dari sumber ulama ambil. Mereka memakai pakaian ulama, tapi apa yang keluar daripada mulut mereka adalah hadis-hadis palsu, kisah-kisah dongeng, cerita para penglipu lara, amalan-amalan yang direka-reka, bukan bersumber daripada sumber yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bukan para ulama, sebaliknya mereka para pendusta yang berada di atas jalan agama. Dan ini bahaya, telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebahagian daripada perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga munculnya dajjalun, kadzabun, para dajjal pendusta yang mereka mengaku sebagai nabi, mereka berada di atas jalan agama tapi mereka tidak membawa sedikit pun atau mereka tidak membawa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Jadi dengan perginya ulama-ulama yang benar, makin bermaharaja lelalah ulama ataupun pendusta-pendusta ini. Kerana tak adalah orang-orang ulama-ulama yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Apabila mereka pergi,
Apabila ulama-ulama yang benar ni pergi, ittakhadhu ru'usan juhalan. Mereka mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Pemimpin dalam bab agama adalah para ulama. Pemimpin dalam bab pentadbiran adalah para umara. Dua-dua tu disebut sebagai ulil amr, orang yang memegang urusan umat Islam. Ulama memimpin ilmu, umara memimpin bahagian politik dan pentadbiran. Jadi bila tak ada ulama, akhirnya mereka ambil orang-orang yang jahil, fadallu wa adallu. Lalu mereka yang diangkat itu sesat, kemudian menyesatkan pula. Jadi kita minta sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga para alim ulama yang benar, orang yang membawa ilmu dari Al-Quran, orang yang membawa ilmu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka yang bawa hadis palsu, bukan juga mereka yang bawa cerita dongeng, bukan juga mereka yang bawa kisah penglipu lara, cerita-cerita yang orang panggil mengkagumkan jiwa, mengkagumkan pendengar, tapi dia tidak bersumber yang sahih dan juga tidak membawa nilai yang sahih dalam agama. La haula wala quwwata illa billah. Dalam masa yang sama, kita yang masih hidup ni, kita mesti bersungguh-sungguh bila kita baca surah Al-Fatihah. Itulah kita minta hidayah dari Allah. Dan inilah kita sebut sebelum daripada ni, soal ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita baca dalam surah Fatihah tentang doa. Ini antara ataupun ini adalah doa yang penting, ataupun ini adalah doa yang penting dalam urusan hidup kita. Dan doa itu sendiri penting. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau perhati dalam Quran, surah yang pertama mengandungi doa, surah yang terakhir pun mengandungi doa. Surah pertama Al-Fatihah ada doa. Mana doa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah dari Allah. Surah yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Allah, Tuhannya manusia. Sampai hujung akhir ayat, semuanya adalah doa perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi awal Quran dimulakan doa, akhir Quran pun dimulakan doa, maka diambil faedah daripada perkara ini sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam risalahnya Kalimah fid Du'a. Diambil daripada perkara ini bahawa doa ni memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama. Dan doa juga merupakan antara ibadah yang paling utama dalam Islam. Doa. Sehingga siapa-siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Seolah-olah dia ni sombong. Okey, seolah-olah lah memang dia sombong. Kalau dia tak berdoa kepada Allah, sombong dia. Dia rasa dia boleh kontrol apa saja dalam hidup dia. Ajaibnya urusan manusia hari ini, tiba-tiba dia tak berdoa kepada Allah.
Sedang orang-orang musyrikin dulu, bila berlaku kesempitan dalam masalah mereka, bila berlaku situasi mereka dalam keadaan darurat atau dalam keadaan terdesak, mereka akan minta kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam bab ini, mereka ni, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila ditimpa kesusahan di tengah laut, dhalla man tad'una illa iyyah, mereka tak jumpa nak minta tolong dengan siapa melainkan kepada Allah. Cuma dalam kesenangan mereka lupa kepada Allah. Dalam kesenangan, falamma najjakum ilal barri a'radtum, bila kamu dah senang, kamu lupa kepada Allah. Bila kamu susah, kamu ingat kepada Allah. Allah Ta'ala sebut orang-orang dulu sifat dia macam tu. Dan sepatutnya inilah sifat yang ada pada manusia. Bila dia susah, dia minta kepada Allah. Cuma orang yang lupa dalam kesenangan, mereka dilupakan dengan kesenangan, akhirnya tak jumpa Allah. Yang menjadi masalah lebih parah ialah orang yang dalam senang pun lupa kepada Allah, dalam susah pun lupa juga kepada Allah. Lupa kepada Allah, maknanya waktu terdesak ni tiba-tiba tak panggil Allah. Sebut nama Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir Jailani. Sebut nama Tok Wali, lagi parah daripada orang musyrikin yang mana sebut nama Allah. Kenapa perkara ni boleh berlaku? Kerana sebahagian daripada manusia tidak memahami erti sebenar atau kaedah sebenar dalam berdoa. Kaedah yang pertama dalam doa ada dalam Fatihah. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini kaedah pertama dalam doa, iaitu berdoalah hanya kepada Allah. Nabi SAW dah pesan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta kepada Allah, kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala kata kepada umat Islam, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Maka disebut perkataan agama setelah daripada perintah berdoa, kerana kedudukan doa yang sangat penting dalam agama. Allah Ta'ala suruh ikhlaskan kepada dia doa. Apa maksud ikhlas dalam berdoa? Ialah tidak mempersekutukan Allah dalam doa. Dan penjelasannya ialah tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah. Ini kaedah paling utama dalam doa. Kemudian barulah mari kaedah yang kita sebut sebelum daripada ni, iaitulah sebelum daripada kita minta apa yang kita nak, maka kita dahulukan doa kita dengan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebut dalam surah Fatihah. Allah mulakan puji alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian Allah puji lagi ar-rahmanir rahim. Allah agungkan dengan kalimah maliki yaumiddin. Allah ajar kita supaya kalau nak minta dengan Allah, mintalah kita. Kemudian kita mengaku kerendahan diri. Nombor 3, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian barulah kita minta doa hak kita nak, iaitulah ihdinas siratal mustaqim. Bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada timbul persoalan. Macam mana minta hidayah dari Allah sedangkan waktu kita baca tu kita dah dapat dah hidayah?
Maksudnya kita dah Islam lah. Bukankah hidayah ni diperlukan oleh orang yang belum Islam? Kita tak jumpa orang yang belum Islam, kita kata semoga Allah bagi hidayah lah kepada dia. Habis tu yang kita minta hidayah ni macam mana? Setiap hari kita diperintahkan untuk minta hidayah. Apakah kita belum dapat hidayah? Itu soalan dia. Jawapan dia dalam masalah ini, dia bukanlah min bab tahsilil hasil. Sehingga ada kata, apakah permintaan hidayah dalam Fatihah adalah permintaan yang sia-sia? Kerana kita minta sesuatu yang kita dah dapat. Kalau orang tanya, sekiranya ada yang bertanya, bila kita minta hidayah dalam Quran, apakah permintaan itu permintaan yang sia-sia? Dan apakah permintaan itu adalah permintaan sesuatu yang sememangnya kita sudah ada? Saja je nak berbahasa basi panggil. Berbahasa basi tu kita panggil. Nah, berbahasa dengan Allah, ya Allah bagilah hidayah. Benarnya kita ada dah hidayah. Apakah itu maksud dia? Jawapannya tidak. Minta hidayah dalam Fatihah bukan dalam bab tahsilul hasil, bukan dalam bab minta apa yang sudah ada. Sehingga seorang tu bila minta baca dalam Fatihah, tak apalah aku minta hidayah, aku ada dah. Sehingga dia tak rasa nilai permohonan dan pengharapan kepada Allah. Sebab kalau ada orang yang beranggapan minta hidayah dalam Fatihah ni adalah minta sesuatu yang dah ada, dia tak akan rasa pengharapan. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam hati dia, tak apa aku ni dapat hidayah dah. Maknanya dalam hati dia tak ada rasa pengharapan. Sebab dia rasa benda ni dia dah ada. Jadi kita nak tanya, betul ke bab minta hidayah dalam Fatihah min bab tahsilil hasil? Minta sesuatu benda hak kita dah ada dah. Jawapannya tidak. Bukan begitu, tidak. Kerana hidayah ni bukan sekadar diperlukan untuk kita masuk Islam. Hidayah juga diperlukan untuk kita beramal dalam Islam. Hidayah juga kita perlukan untuk kita istiqamah dalam Islam. Hidayah juga kita perlu untuk kita ditunjuk atau dipandu kepada jalan yang benar di dalam Islam. Maknanya kita ni bila baca mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita baru buka pintu baru ada kunci buka pintu. Nak perjalanan kita ni depan sehingga nak masuk pintu syurga tu simpang siur jalan dia. Ada jalan yang lurus yang kita kena berjalan sampailah ke pintu syurga. Nak sampai tu kiri kanan tu kita dah sebut dah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis memberi perumpamaan jalan yang lurus, kiri kanan ada tebing, ada seorang yang memanggil di hujung dan ada seorang yang memanggil dari atas. Di kiri kanan tebing tu pula ada pintu-pintu yang terbuka yang tertutup dengan tirai-tirai. Ingat tak perumpamaan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi? Kita berjalan kiri kanan ni ada pintu-pintu yang terbuka yang hanya ditutup dengan tirai. Apa pintu-pintu ni? Dinding tu adalah sempadan yang Allah Ta'ala letak. Lepas balik sempadan tu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan yang manusia boleh masuk melalui pintu-pintu yang terbuka. Nak zina boleh, nak curi boleh, nak rampok boleh, nak mengopok, nak ngumpat. Tak ada orang dalam hidup dia bila dia nak buat maksiat tiba-tiba kaku dan terhalang. Tangan ni kalau nak memberi pun boleh, kalau nak mencuri pun boleh. Wa hadainahun najdain. Maknanya kita dalam hidup ni sangat memerlukan kepada hidayah. Sangat memerlukan kepada hidayah.
Kerana dia panggil apa? Faqad amara alladhi na'amanu bil iman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan orang yang sudah beriman agar beriman. Contoh ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Allah panggil orang yang dah beriman. Bila panggil orang yang dah beriman, Allah Ta'ala suruh pula berimanlah kepada Allah. Dia kata apa di sini? Falaisa dzalika min babi tahsilil hasil li'anna al-murada الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة atau al-mu'inati ala dhalik. Ini bukan dalam bab minta sesuatu yang dah ada, kerana yang dikehendaki daripada perintah ini ialah supaya ditetapkan di atas jalan agama, supaya senantiasa dan berterusan di atas amalan-amalan yang menyampaikan kita kepada darjat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita baca minta hidayah dalam Fatihah ni, kena ada senantiasa rasa kita sebenarnya sangat-sangat perlu kepada petunjuk dari Allah. Walaupun kita dah berada dalam Islam, jangan sekadar bila kita tengok orang kafir kita kata mudah-mudahan Allah bagilah hidayah kat dia. Bukan kat dia je, kat kita pun mudah-mudahan Allah bagilah hidayah kat kita. Kadang-kadang kita sebut hidayat ni kita tunjuk ke orang. Kita rasa kita ni dah cukup dah hidayat lah. Kita ni sangat-sangat perlu kepada hidayah dari Allah. Sangat perlu. Kita ni tak akan mari semayang di masjid berjamaah kalau Allah tak bagi hidayat kat kita. Kita ni juga tak akan duduk dalam majlis ilmu, duduk baca Quran, duduk baca tafsir, duduk tadabbur ayat kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayat kat kita. Kita tak akan jadi orang yang membasahkan lidah dengan zikir. Sama ada zikir-zikir yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau zikir dengan membaca Al-Quranul Karim sebagai zikir harian kita. Kita tak akan jadi macam tu kalau Allah tak bagi hidayat kat kita. Kita tak akan jadi anak yang taat kepada kedua ibu bapa kita, yang mendoakan dia dengan kebaikan dan keampunan kalau dia dah pergi di alam sana, ataupun yang kita berbakti kepadanya dengan khidmat dan juga kasih sayang andai dia masih ada lagi dengan kita. Kita tak akan jadi anak yang taat kepada kedua ibu bapa kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayat kat kita. Kita tidak akan mengelakkan diri dari muamalah yang diharamkan oleh Allah. Kita nak selamat daripada riba, kita tak nak berjudi, kita tak nak mencuri, kita tak nak makan rasuah, kita tak nak buat perkara-perkara yang Allah haramkan di sudut harta. Kita tak akan dapat elak semua tu kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayat kat kita. Seorang isteri nak mentaati suaminya, dia tak akan jadi isteri yang benar-benar taat kepada suami kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayat kepada dia. Seorang suami tak akan jadi pemimpin yang baik dalam keluarganya, menjadi ayah yang menyayangi dan memimpin anak-anaknya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayat kepada dia. Kita tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sangat-sangat berhajat kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita baca surah Al-Fatihah, minta dengan setulus hati hidayah. Minta setulus hati hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, hidayahkan kami jalan yang lurus. Malah kita sangat perlu kepada hidayah Allah dalam menjalani, dalam menempatkan diri kita di zaman
berlakunya perselisihan yang banyak. Ni kita zaman kita ni selisih tu banyak, khilaf tu banyak. Sama ada dalam media sosial, tuan-tuan tengok dalam media sosial macam-macam orang duk kata, ataupun dalam majlis ilmu sendiri. Kita ni mujurnya orang kuliah tiap-tiap hari ni boleh dengar tiap-tiap hari. Kalau kuliah bulanan kita jumpa sekali sebulan. Setengah-setengah masjid yang saya pergi tu kuliah kita bulanan, sebulan sekali. Kita ngajar lagu ni hari ni, esok ustaz lain mari ngajar lagu lain pula. Lusa ustaz lain pula mari ngajar lagu lain pula. Hari seterusnya ustaz lain pula mari ngajar lagu lain pula. Akhir sekali dalam 30 hari capur tolak ada 20 orang ustaz hak mengajar. Kadang-kadang sama 4-5 orang mengajar sama. Kadang-kadang mari 4-5 orang mengajar lain-lain pula. Sehingga kita berkata, aku pun peninglah macam mana. Hak ni ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh pula. Khilaf. Maka di saat itu kita sangat-sangat perlu hidayah dari Allah. Sebab itulah antara doa kita baca dalam doa iftitah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Rajin tak kita baca doa ni, doa iftitah ni? Dengar tu rajin, tapi kena acak baca. Selain daripada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selain daripada hak baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa. Kita ada doa iftitah yang lain yang sabit sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ialah iftitah tu sendiri minta hidayah dah. Belum baca Fatihah, iftitah tu minta hidayah dah. Allahumma rabb Jibril, ya Allah Tuhannya Jibril. Wa Mikail, ya Allah Tuhannya Mikail. Wa Israfil, ya Allah Tuhannya Israfil. Fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard. Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Fatiras samawati wal alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah ya Allah yang menghukumi, yang memutuskan kebenaran yang ada di kalangan hamba-hambamu dalam urusan atau dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kita duk kata hak ni betul, hak tu betul, hak ni salah, hak ni salah, hak ni gini. Siapa hak boleh kata betul, siapa hak boleh kata salah? Hak akan terima Allah. Engkaulah yang menghukum ya Allah. Lalu kita minta kepada Allah, ihdini ya Allah, hidayahkan aku. Lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Pada apa yang diperselisihkan daripada kebenaran, kami minta hidayah darimu ya Allah dengan izinmu. Kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Kerana engkaulah yang memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa hidayah ni kena senantiasa. Jangan pernah kita rasa hari ni kita duduk gini sebab kita pandai. Jangan pernah kita rasa hari ni aku boleh setara ni sebab aku hak baik, aku hak jauh, aku hak begini-begini. La. Tak ada. Kita boleh setara ni kerana petunjuk dari Allah. Kerana petunjuk Allah lah kita setara ni, dan kita sangat berhajat lagi dan lagi kepada petunjuk dari Allah
untuk menjalani kehidupan kita yang akan mendatang, yang bakal datang. Esok nak buat lagu mana tak tahu lagi, minta hidayah dari Allah. Lusa nak macam mana tak tahu lagi, minta hidayah dari Allah. Senantiasa. Sebab nak jadi hamba yang taat kepada Allah, kena minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut jalan hak kita minta tu, dia bagi pada kita contoh. Allah ni bila dia suruh kita cari hidayah, dia bagi contoh. Ni kaedah sampling dia panggil, bahasa mudah. Dia bagi sampel. Jalan yang benar ni jalan mana? Hak kita kata ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah Ta'ala bukan menamakan saja jalan yang lurus, tapi Allah memberikan kepada kita sifat jalan yang lurus tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Kita pun tanya, siapa orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Ciri paling utama, wa man yuti'illaha war rasul, orang yang mentaati Allah dan Rasul. Ini sifat paling utama siratal mustaqim. Tuan-tuan nak cari jalan yang lurus, ialah jalan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, inilah siratal mustaqim. Jadi sebab tu kita duk mari kempen taatlah kepada Allah, ikutlah Al-Quran, kita duk kempen. Taatlah kepada Rasul, ikutlah hadis yang sahih. Kenapa kita tak pakai hadis yang palsu? Memang tak boleh pakai hadis palsu, sebab itu pendustaan terhadap Rasul. Apa ni kadang-kadang pening orang, banyak sangat hadis palsu, ikut keluar mulut dia, tubik mulut je. Setengah-setengah tu dia sandar kepada Nabi benda hak tak tahu pun mari mana. Dan setengah-setengah tu duk sebut nama Nabi tapi sumber ambilannya tak ada. Sehingga ada yang mendakwa kalau ada masalah tak perlu rujuk hadis. Ada masalah tak perlu rujuk hadis. Selok tirai je, tanya Nabi direct. Kita pun kata macam mana boleh kata macam tu. Ini realiti yang berlaku. Kita minta hidayah daripada jalan Quran dan hadis. Sebab inilah wahyu yang masih Allah jaga sampai hari ini. Quran Allah tetap akan jaga sampai kiamat. Begitu juga hadis, Allah lahirkan para penjaga hadis, para ulama hadis yang tolong semak dan sampaikan kepada masyarakat umat Islam mana hak betul Nabi bagi tahu, mana hak bukan Nabi bagi tahu. Sebab itulah ada kategori ni hadis sahih, ni hadis hasan. Ni kita boleh buat hujah kerana kebarangkalian dia daripada Nabi sangat besar. Hak ni hadis dhaif, hadis ni lemah. Pasal apa? Kebarangkalian dia daripada Nabi lemah. Jadi kita tak berapa pasti dia ni betul ke daripada Nabi. Ada kebarangkalian daripada Nabi tapi sangat lemah. Satu kategori lagi, hanya hadis palsu terus. Palsu, bukan daripada Nabi. Jangan ambil. Jadi ada ulama yang Allah Ta'ala hidayahkan mereka, taufikkan mereka, kerja mereka
adalah untuk menjaga hadis Nabi daripada perkara-perkara yang daripada kebohongan yang dicipta. Jadi kalau kita nak jadi orang yang diberi nikmat, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka inilah orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka, atau mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Allah Ta'ala bagi lagi sampling dia. Satu sifat, tu tak ada sifat dia. Sampel dia, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada'i was-salihin, para syuhada, para salihin. Ni orang-orang yang kamu boleh jadikan dia contoh teladan. Nabi, kita nak ikut hadis dia. Sahabat siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh. Orang yang betul-betul beriman kepada Nabi, siddiqin. Kalau kita nak ikut seperti Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, orang-orang syahid, siapa dia? Seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seperti Uthman bin Affan, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Ni ruasa, orang-orang yang duduk atas. Was-salihin, syuhada as-salih, bawah pada orang-orang salih. Orang salih dari kalangan sahabat ramai. Orang salih daripada daripada kalangan tabi'in. Orang salih dari kalangan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah contoh teladan pada kita. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para ulama-ulama. Cuba kita perhati macam mana cara kehidupan mereka. Maka mereka adalah contoh untuk kita. Kerana apa? Kerana mereka mentaati Allah dan Rasul. Jadi ini ciri-ciri dan juga orang-orang contoh yang kita boleh ikut jalan mereka. Sebab itulah kita ni kena memandang kepada mereka golongan-golongan yang terdahulu dari kalangan umat. Kerana mereka lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka lebih kenal agama kerana mereka belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu Allah Ta'ala bagi juga contoh macam mana orang yang tidak mendapat hidayah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang ni kita sambung lagi besok hari. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.